Buletin Didik 10 April bersama saya Midi Salih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Maktab Rendah Sains Mara MRSM Muar diarah tutup selama 7 hari bermula semalam selepas 30 pelajarnya didapati positif COVID-19. Notis perintah penutupan dikeluarkan oleh Pejabat Kesihatan Daerah PKD Muar. Exco Kesihatan dan Perpaduan Negeri Lee Tian Sun yang mengesahkan perkara itu berkata, 11 pelajar disahkan positif menerusi ujian saringan pada hari ketiga mendaftar masuk asrama sejak Isnin lalu. 19 pelajar lagi positif apabila melakukan saringan pada hari kelima setelah kemasukan ke asrama. Jelasnya, kuarantin ke atas semua pelajar terbabit telah dibuat di tempat yang ditetapkan. Malah pengasingan serta-merta juga telah dilakukan atas nasihat PKD Muar. Ujian saringan pada hari pertama, ketiga dan kelima selepas kemasukan pelajar adalah prosedur operasi standard MRSM. 323 orang pelajar tingkatan 2, 3, 4 dan 5 telah mendaftar masuk ke MRSM Muar pada 4 April lalu. Kesemua mereka didapati tidak bergejala dan telah lengkap divaksinasi serta didapati negatif menerusi saringan RT-K antigen. Pelajar dan guru yang bergejala dipantau pihak sekolah sehingga tamat tempoh kuarantin. Bermula esok, pendaftaran program E-Pemula bagi golongan belia berusia 18 hingga 20 tahun dan pelajar sepenuh masa di Institut Pengajian Tinggi IPT tempatan akan dibuka. Menerusi program ini, belia yang layak akan menerima RM150 dalam bentuk kredit e-tunai. Kementerian Keuangan dalam kenyataan hari ini memaklumkan kredit e-tunai tersebut adalah melalui satu daripada 4 penyedia perkhidmatan iaitu Big Pay, Grab Pay, Shopee Pay dan Touch and Go e-wallet. Selain kredit e-tunai daripada kerajaan itu, penyedia perkhidmatan e-tunai yang dipilih ini akan memberi insentif tambahan dalam bentuk cashback, voucher, mata terkumpul atau coins sepanjang tempoh program. Tempoh pendaftaran dan tuntutan e-Pemula akan bermula esok hingga 1 Jun ini, manakala kredit e-Pemula boleh dibelanjakan sehingga 10 Jun 2022. E-Pemula akan dilancarkan secara rasmi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 15 April ini. Melaluinya, kerajaan memperuntukkan RM300 juta untuk belia 18 hingga 20 tahun dan pelajar sepenuh masa di IPT tempatan yang layak menerusi Belanjawan 2022. Untuk maklumat lanjut, layari portal tertera. Setiap individu Islam wajib mempelajari dan mendalami ilmu fardu ain. Ia tidak terkecuali walaupun seseorang itu mempunyai kekurangan dari segi fizikal. Menyedari hakikat itu dan mahu memudah cara, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi mewujudkan kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa untuk murid berkeperluan khas MBK. Menurut Ketua Penolong Kanan Bahagian Pelajaran Jawi, Nur Hanim Abdul Halim, idea pembukaan kelas KAFA untuk program khas integrasi PPKI bermula sejak tahun 2018. Tercetusnya program PPKI ini ialah bertitik tolak pada tahun 2018 lah, apabila Wabi Fuziah Saleh pada masa tersebut menitik beratkan tentang mesti mewujudkan pendidikan Islam ataupun fardu ain kepada anak-anak yang mempunyai masalah pendengaran, penglihatan dan juga cakapan. Kelas KAFA untuk murid MBK di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 181 dibuka sejak tahun 2019. Ia selepas seorang guru PPKI berhasrat mengajar murid khas asas pengajian Islam. Dan inilah merupakan satu program vintage, program vintage di mana kita cuba wujudkan kelas KAFA PPKI, sebab di sekolah lain memang tak ada. Kalau PPKI ni memang tak ada. Inilah antara satu-satunya sekolah yang kita kata sekolah vintage ataupun sekolah yang pertama lah untuk buat program KAFA seperti mana yang dilaksanakan di peringkat arus perdana. Jadi ilhamnya kita merasakan keperluan dan kepentingannya pelajar-pelajar ini untuk mendapat hak pendidikan agama sama seiring dengan pelajar-pelajar normal di luar sana lah.
Menurut Ustaz Sumari Zainal Anwar yang juga guru kafa SK Putrajaya Presin 181, murid PPKI di sekolah itu diajar ilmu asas fardu ain. Antaranya solat, mempelajari Iqra' dan Al-Quran serta rukun iman dan Islam. Sejak pembukaan kelas ini, ada pelajar mampu membaca Al-Quran Braille. Seorang lagi guru kafa, Ustaz Muhammad Hafizuddin Anwar juga merebut peluang mengajar murid MBK ini. Dulunya saya mengajar arus perdana. Bila tukar, saya ada satu keinginan, kalau ada satu keinginan dalam hati saya berkata, siapa lagi yang boleh volunteer untuk nak mengajar diorang ni. So saya sahut satu cabaran daripada ketua guru saya. Setakat ini, seramai 7 orang guru menggalas tanggungjawab mengajar murid PPKI SK Putrajaya Presin 181 dengan 30 orang murid menyertai kelas kafa MBK. Pihak JAKIM dan JAWI juga berhasrat untuk memperluaskan pengajaran kafa untuk kumpulan murid ini. Jika boleh dihasilkan sendiri, mengapa mahu beli? Seorang guru tampil dengan idea projek pembuatan sabun pencuci pinggan klip-klip. Menggunakan bahan selamat dan menjimatkan, ia juga salah satu usaha menggalakkan aktiviti keusahawanan di kalangan murid berkeperluan khas MBK. Sabun pencuci pinggan antara keperluan di rumah. Bagaimanapun, ada sebilangannya mengandungi bahan kimia yang boleh membersihkan pinggan mangkuk anda tetapi berbahaya kepada alam sekitar. Justru Dr. A. Syiyelati tampil dengan idea pembuatan sabun pencuci pinggan yang selamat dan menjimatkan. Projek melalui pedagogi keusahawanan ini dihasilkan oleh MBK dari Program Pendidikan Khas SMK Datuk Haji Abdul Wahab, Sungai Siput, Perak sejak tahun 2019. Pembuatannya masih di peringkat sekolah dan antara aktiviti khusus dalam aliran pendidikan khas. Proses pembuatan sabun ini dilakukan sendiri oleh murid-murid berkefungsian rendah yang dapat melatih kemahiran motor halus dan motor kasar mereka. Projek ini menggunakan kaedah cold process, iaitu cold process ini adalah satu teknik pembuatan sabun yang tertua di dunia. Ini adalah kombinasi antara minyak dan juga sodium hidroksida. Proses penghasilannya juga agak mudah untuk diikuti para pelajar dalam menyediakan bahan dan sukatan yang betul. Melalui bimbingan dan bantuan guru, proses pembuatan sabun ini lebih menyeronokkan dan dapat membantu perkembangan mereka. Pusat-pusat kemahiran yang ada selalunya dipenuhi oleh murid keperluan khas kefungsian sederhana dan juga tinggi, iaitu mereka yang telah pun menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira. Jadi, kebanyakan murid-murid keperluan khas kefungsian rendah terkandas di rumah tanpa peluang pekerjaan yang sesuai selepas mereka tamat persekolahan. Oleh itu, sebagai satu inisiatif penyelesaian, pedagogi keusahawanan telah pun diperkenalkan. Projek ini juga diharapkan dapat memberi peluang kepada MBK untuk berusaha dengan lebih gigih dan mampu menjana pendapatan sendiri pada masa hadapan. Pasukan Kem Sungai Besi Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM mengungguli debat belia antara Kolej Kediaman Institusi Pengajian Tinggi Malaysia 2022. Pasukan itu dinobat sebagai juara selepas mengalahkan pasukan Sri Kandi KTDI dari Universiti Putra Malaysia. Pasukan UPNM dibarisi Nur Insyirah Abdul Rahman, Iman Irfan Osman dan Nur Suraya Zulkifli. Dalam pertandingan yang berlangsung semalam, mereka membahaskan tajuk sejahtera IPT, jawapan kepada masalah kesihatan mental dalam kalangan mahasiswa. Lebih membanggakan, wakil UPNM Ahmad Qurtubi Awar bin Azman dinobat sebagai pembahas terbaik sekaligus menerima hadiah wang tunai RM150. Sebagai juara, mereka menerima piala pusingan dan wang tunai RM1,000. Terpaksa berpuas hati di tempat kedua, pasukan Sri Kandi KTDI dari Universiti Putra Malaysia diwakili Nur Syazana Serujim, Siti Nur Alia Natasha Baharudin, Imanina Mumtazah Abdullah Azaziz dan Filda Mahashim. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan dalam majlis perasmian penutupan debat belia antara Kolej Kediaman IPT Malaysia 2022.
Petroscience RBTX Challenge kini kembali lagi bagi mereka yang mahu mempelajari menerokai bidang robotik. Pertandingan ini juga antara platform melatih para pelajar dalam bidang rekaan, pengekodan dan latihan sensor asas dalam penciptaan robot. Petroscience RBTX Challenge 2022 merupakan program robotik holistik bertujuan mendidik orang ramai tentang perkembangan era digital seperti Artificial Intelligence AI dan Internet of Things IoT. Ia juga sejajar dengan matlamat Kementerian Pendidikan KPM untuk menggabungkan kurikulum sains komputer dalam pembelajaran bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di sekolah di seluruh negara. 3 kategori utama dipertandingkan iaitu Robo Tracer bagi peringkat junior, advanced dan terbuka. Robo Suma yang terbahagi kepada 1 dan 2 kilogram dan Innovation bagi peringkat junior, advanced dan varsity. Ia terbuka kepada orang ramai, pelajar sekolah rendah dan menengah. Pendaftaran dibuka mulai 14 April depan sehingga 30 Jun 2022 di laman web yang tertera. Setiap pasukan perlu menghantar robot ciptaan mereka menyelesaikan cabaran kepada panel juri untuk dinilai. Pasukan yang disenarai pendek bagi kategori Robot Tracer akan dimaklumkan oleh Petroscience untuk ke peringkat kelayakan yang akan diadakan secara dalam talian pada 6 hingga 8 Ogos nanti. Manakala pasukan yang disenarai pendek bagi kategori Robo Sumo dan Innovation serta pemenang-pemenang peringkat kelayakan Robot Tracer akan terus bertanding di peringkat Grand Finals yang akan diadakan secara bersemuka pada 10 dan 11 September. Hadiah keseluruhan bernilai RM5,000 bagi setiap kategori menanti pemenang. Kementerian Pendidikan Malaysia serta Petronas Kerajaan Negeri Sarawak akan mengeluarkan dokumen sementara untuk anak-anak berusia bawah 21 tahun yang tidak memiliki status warga negara di negeri itu. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komunitinya, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, dokumen itu bakal membolehkan mereka memperoleh akses kepada kemudahan pendidikan dan kesihatan. Beliau bagaimanapun menjelaskan dokumen sementara itu bukan representasi atau jaminan kerajaan negeri untuk individu terbabit mendapatkan taraf kerakyatan Malaysia. Ia kerana kuasa mutlak bagi meluluskan permohonan mendapatkan taraf kewarganegaraan mengikut Perlembagaan Persekutuan adalah hak kerajaan persekutuan. Menyedari perkara itu, Pejabat Premier Sarawak akan mengeluarkan dokumentasi sementara kepada individu yang layak. Ia sebagai dokumen sokongan permohonan mendapatkan akses pendidikan dan kemudahan kesihatan. Justru penduduk Sarawak yang ada anak tidak mempunyai status kewarganegaraan boleh memohon dokumen sementara itu melalui kementeriannya. Setiap kali tibanya bulan Ramadan, isu pembaziran atau lebihan makanan pasti menjadi topik hangat dalam kalangan masyarakat. Sikap kebanyakan yang suka membeli makanan melebihi apa yang mampu dimakan ketika berbuka puasa ternyata perlu diubah. Bagi adik-adik, jadikanlah bulan Ramadan tahun ini sebagai bulan belajar mengawal nafsu makan sekaligus mengurangkan pembaziran makanan. Tahukah anda hasil kajian Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation SW Corp mendapati anggaran rekod pembaziran makanan pada bulan Ramadan adalah sangat tinggi iaitu 270,000 tan metrik berbanding hari-hari biasa. Bagi tahun ini pula, pertambahan sisa makanan dijangka meningkat 15 hingga 20% sepanjang Ramadan dan Syawal. Menurut pengerusinya, pelbagai faktor menyumbang kepada peningkatan tersebut termasuk pengoperasian semula bazar Ramadan. Kita juga sedia maklum pada tahun ini boleh katakan hampir semua rakyat kali ini kita dapat menyambut bulan puasa secara seperti sedia kala. Maksudnya 2 tahun sudah kita berada dalam kaedah PKP. Jadi pada tahun ini kita dapat lihat dari segi sambutan di bazar Ramadan, dari segi kehadirannya. Jadi kita fikirkan mungkin dari segi kemeriahannya lebih dan kita fikirkan mungkin akan berlaku pertambahan dari segi pembaziran. Justru orang ramai dinasihatkan untuk merancang pembelian awal dan tidak rambang mata ketika membeli juadah bagi mengelak daripada pembaziran berlaku. Dalam pada itu, kempen Hargai Makanan Elak Pembaziran Bulan Ramadan turut dianjurkan di bazar sebagai usaha memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai isu berkenaan.
Nasib golongan kurang berkemampuan termasuk yang tidak mampu membuat persiapan Aidilfitri tahun ini terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Antaranya konsep yang di ketengah butik rakyat 3.0 Keluarga Malaysia yang menjadi satu-satunya butik di Melaka yang menawarkan pakaian raya percuma kepada golongan itu. Dianjurkan buat kali ketiga, butik yang beroperasi di Pusat Transformasi Luar Bandar RUTC Klebang itu mendapat sambutan luar biasa. Dianjurkan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Komuniti JPKK Klebang, ia menawarkan pelbagai barangan terpakai terpilih berkualiti tinggi. Ia termasuk lebih 7,000 helai baju Melayu, baju kurung, pakaian casual, kasut, perabot serta aksesori raya lain. Kesemua barangan itu disumbangkan orang ramai termasuk golongan kenamaan. Tidak hanya menerima pakaian raya percuma, pengunjung turut menerima sekampit beras 5 kg. Pengunjung turut berpeluang membuat pemeriksaan kesihatan anjuran Malaysia Relief Agency MRA yang disediakan. Menurut pengurusi butik Muhammad Ashwat Abdul Rahim, sejak dibuka 4 April lalu, ia menerima lebih 1,500 pengunjung. Dia turut bersyukur sumbangan pelbagai bentuk barangan masih diterima daripada orang ramai. Ada orang-orang kenamaan dan kontraktor-kontraktor dan usahawan-usahawan muda yang berjaya menghantarkan pakaian-pakaian terpakai di butik Raya 3.0. Setelah mereka menghantar, kita akan membuat tapisan pertama lah. Tapisan pertama memilih pakaian dan kedua kita akan menggosok dan finishing dia kita akan masukkan semua pakaian ini dalam plastik. Bagi pengunjung, pendekatan butik itu nyata dapat mengurangkan beban untuk persiapan Hari Raya tidak lama lagi. Jelas mereka meskipun pakaian ditawarkan adalah terpakai, namun ia masih berkualiti tinggi. Boleh untuk pakai keperluan lah, untuk raya nanti. Saya pun bukan orang senang sangat. Ni sebuah kekurangan jugalah. Lagipun suami saya cacat, saya pun carilah kat sini lagi bantuan ada, alhamdulillah lah. Jadi meringankan beban dia orang lah untuk nak menyambut Hari Raya tahun ni kan. Jadi untuk pakaian ni pun untuk pakaian harian pun boleh juga kan. Jadi mana-mana yang tak tahu tu datanglah ke sini kan. Butik Rakyat 3.0 Keluarga Malaysia dibuka jam 2 petang sehingga 12.30 malam setiap hari sehingga akhir Ramadan. Bertemu kembali. 3 angkasawan Cina meluangkan masa berinteraksi bersama murid sekolah di Amerika Syarikat dalam satu rakaman program soal jawab yang diadakan di Kedutaan Republik China di Washington DC. Pelbagai soalan diajukan oleh kanak-kanak terbabit termasuk bagaimana angkasawan makan dan bersenam di angkasa lepas. Zhai Zhigang, Wong Yaping dan Yi Guangfu, kru yang terlibat dalam misi angkasa lepas dengan kapal Shenzhou 13, menjawab soalan yang terpilih dari stesen angkasa lepas Tiangong. 你在太空的时候，你遇到最大的挑战是什么？谢谢。我个人感觉挑战主要是来自生活方面。太空环境会影响我们在地球上的很多习惯和感觉。比如我们睡觉时总有一种站着睡觉的感觉，睡觉的时候必须乖乖地把双手放到睡袋里，否则很有可能醒来的时候会被自己在面前挥舞的双手吓一大跳。 Christopher Lyons dari Florida yang bercita-cita menjadi angkasawan pula ingin tahu apa yang perlu dilakukan untuk merealisasikan impiannya. I would also like to know, what recommendations do you have for kids like myself who aspire to become astronauts in the future? 第一，要锻炼好身体。要想当航天员，必须要有一个强健的体魄，才能够适应太空的环境。第二，要好好学习，要多掌握一些自然科学知识。 到了天上之后，才能掌控飞船，掌控空间站。 150 wakil murid bersama ibu bapa dan guru hadir dalam program khas ini.
Ketiga-tiga angkasawan terbabit telah berada di stesen angkasa lepas sejak 16 Oktober lalu dan dijangka pulang pertengahan bulan ini. Bangunan pencakar langit paling nipis di dunia dilaporkan telah dibuka kepada pengunjung yang berhasrat untuk membeli kediaman di bangunan tersebut. Bangunan kediaman 84 tingkat itu berlatar belakangkan langit di Bandaraya New York. Lapor Daily Mail, Menara Steinway terletak di kawasan 111 West 57th Street atau dijuluki Billionaires Row di pusat bandar Manhattan pada ketinggian kira-kira 435 meter. Menara Steinway mempunyai nisbah ketinggian kepada lebar 24 nisbah 1 sekaligus menjadikan ia pencakar langit paling nipis di dunia dan salah sebuah bangunan tertinggi di hemisfera barat. Bangunan yang menghadap pemandangan Central Park itu mempunyai sebanyak 60 unit kediaman mewah. Difahamkan harga pangsapuri berkenaan bermula pada 7.75 juta dolar Amerika atau bersamaan 32.7 juta ringgit bagi unit studio. Pangsapuri jenis penthouse pula disenaraikan pada harga 66 juta dolar Amerika atau 278.5 juta ringgit. Pembinaan Menara Steinway bermula sejak tahun 2013 dan siap sepenuhnya pada tahun lalu. Pernah dengar tentang prinsip keabadian tenaga? Di sini bersama saya ada satu bahan pameran yang dapat membantu menjelaskan perkara tersebut. Dia dipanggil biosfera. Di dalam biosfera ini, kita ada udara, ada air dan juga ada tanah. Dan kita juga ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini memainkan peranan yang penting kerana tumbuh-tumbuhan ini akan menurunkan tenaga daripada cahaya yang kita dapat pada makanan. Oleh itu, tumbuhan ini dapat terus hidup. Tumbuhan ini juga pula akan menjadi makanan kepada haiwan-haiwan yang memakannya dan seterusnya. Sistem ini akan berterusan dan akan berkitar di dalam ini seperti mana bumi kita. Sukan. Selepas kali terakhir bergelar juara pada 2017, segalanya terlerai buat gandingan campuran Tian Kianmeng dan Lai Peijing di Terbuka Korea. Perlawanan akhir menentang pasukan tuan rumah Kianmeng Lai Peijing berjaya mempamer permainan mantap sebelum mengesahkan kemenangan menerusi pertarungan straight set. Paling sensasi semestinya ia merupakan kejuaraan sulung mereka dalam kejohanan BWF Jelajah Dunia Super 500. Pernah bergelar naib juara terbuka Singapura yang turut merupakan kejohanan jelajah dunia Super 500. Peluang beraksi di pentas akhir terbuka Korea tidak mahu dipersiakan Kianmeng dan Peijing. Berdepan gandingan tuan rumah Ko Sung Hyun dan Yom Hai Won, penguasaan awal disajikan pihak lawan sebelum Kianmeng dan Peijing bangkit mengutip mata demi mata. Dan kerja keras mereka berbaloi apabila berjaya memenangi set pertama dengan keputusan 21-15. Set kedua, momentum kemenangan yang dimiliki diteruskan pasangan negara itu mendahului dengan kutipan mata cukup meyakinkan sebelum pihak lawan kembali memberikan saingan. Kembali fokus, Peijing akhirnya memberikan mata kemenangan dengan keputusan 21-18, detik yang cukup mengujakan buat kedua-dua pemain menamatkan penantian 5 tahun untuk kembali bergelar juara. Untuk rekod kali terakhir Kianmeng dan Peijing bergelar juara adalah pada kejohanan badminton Malaysia Masters 2017, kejohanan BWF bawah status Grand Prix. Pemandangan indah musim bunga sakura di Seoul, Korea Selatan mengakhiri buletin didik. Saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan insya-Allah kita jumpa lagi.